Ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintai. Syekh Syamsuddin Al-Wali ini adalah seorang ulama besar yang lahir di bumi Damsyik di Syria ataupun tanah Syam dahulu, dan Syekh adalah seorang yang mempunyai nasab keturunan bersambung dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Menurut kajian sejarawan, Syekh Syamsuddin telah mampu menghafaz Al-Quran sejak daripada umurnya 8 tahun, dan daripada usia kecil ini lagi Syekh sudah menguasai ilmu-ilmu bahasa Arab, bahasa Parsi dan ilmu-ilmu perubatan. Dan Syekh adalah individu yang kompeten dalam ilmu perubatan dan farmasi serta homeopati. Beliau dikenali sebagai individu pertama yang telah mendefinisikan kuman, yang telah menemui kuman sebelum para saintis terkemudian menemuinya. Syekh Syamsuddin telah berpindah ke Amasya, dan disitulah beliau terus mempelajari ilmu-ilmu perubatan dan dipertemukan dengan Sultan Murad yang kedua, ayah kepada Muhammad Al-Fatih, melalui tok guru kepada Sultan Murad iaitu Syekh Bayram Al-Wali. Dan Syekh Syamsuddin adalah successor ataupun anak murid yang paling dipercayai oleh Syekh Bayram untuk meneruskan tariqah Bayramiyah, iaitu tariqah Qasufian yang ada pada waktu itu, yang terkenal di bumi Osmaniyah pada waktu itu. Beliau dikurniakan 4 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan yang turut sama dikuburkan di sini. Dan yang paling penting, information yang saya boleh kongsikan di sini adalah Syekh Syamsuddin telah bermimpi dengan 3 mimpi yang melakar sejarah. Mimpi yang pertama, Syekh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bertemu dengannya, meletakkan tangan kanan di dahinya dan menganugerahkan satu kitab yang Syekh Syamsuddin nampak dari kejauhan. Kitab itu mengandungi nama-nama wali-wali besar, ya, wali-wali besar Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan Syekh menulis kitab yang bertajuk Maqamul Awliya, yang tersenarai di situ para ulama-ulama besar dan para ahli sufi yang ada ketika itu. Dan Syekh Syamsuddin telah bermimpi dengan mimpi tentera Turki di bawah Sultan Mehmed yang kedua akan membuka Konstantinopel selepas mereka kalah. Jadi mimpi ini telah mempengaruhi semangat dan motivasi Sultan Muhammad untuk membuka Konstantinopel selepas kekalahan mereka di laut pada tarikh 20 April 1453. Sepucuk surat telah ditulis oleh Syekh Syamsuddin daripada kemahnya kepada Sultan Muhammad, memberitahu firasat dan keyakinan Syekh mengenai pembukaan Konstantinopel ini. Ia telah menyebabkan Sultan telah termotivasi untuk meneruskan serangan melalui strategi baru seperti pemindahan kapal di Bukit Galata. Mimpi yang ketiga adalah mimpi di mana Syekh menemui lokasi sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari yang telah hilang daripada bumi Konstantinopel. Baginda Syekh Syamsuddin telah menemui di mana lokasi makam Abu Ayyub Al-Ansari ketika Sultan Muhammad Al-Fatih telah berjaya menawan Konstantinopel. Satu peristiwa yang dinyatakan oleh sejarawan berlaku kepada Syekh Syamsuddin, di mana apabila Sultan Muhammad Al-Fatih mahu mendatangi Syekh Syamsuddin, memberitahu tentang berita kemenangan kepada gurunya ini di dalam kemah beliau, Syekh tidak bangun pun berdiri menyambut kedatangan Sultan, menyebabkan Sultan begitu kecil hati dan kecewa di atas tindakan Syekh, sehingga Sultan bertanya, kenapa kamu membuat kepadaku seperti ini wahai Syekh? Syekh Syamsuddin berkata, ya Sultan, sesungguhnya kamu telah berjaya menawan kota Konstantinopel. Orang-orang sebelum kamulah yang telah bertanggungjawab mempermudahkan perjalanan dan perjuangan kamu sehingga kamu telah diberikan kemenangan. Aku mengarahkan kamu supaya jangan berbangga dan jangan ujub di atas kemenangan ini,
kerana ia adalah hasil perjuangan orang-orang yang terdahulu. Biarlah ketika orang menyanjung kamu, aku satu-satunya individu yang mengingatkan kamu bahawasanya kamu tetap hamba Allah Subhanahu wa taala. Syekh Syamsuddin adalah guru besar kepada Ustaz Muhammad Al-Fatih sejak daripada beliau menjadi gubernur, ataupun Ustaz Muhammad menjadi gubernur di Manisa.